lah. Sebab sebenarnya sekarang pun sebenarnya saya masih lagi ada kelas KMK tingkatan 5 sebenarnya. So, saya handle 2 in 1 lah begitu. Tapi untungnya masih masih subjek yang sama lah. Kalau subjek yang saya kena handle subjek yang lain tu memang menimpa sikit lah. So kita akan sebenarnya saya akan buat pembincangan juga sambungan untuk minggu hadapan. Okay, saya akan buat pembincangan untuk minggu hadapan. So sekarang ni adalah masa untuk kita buat ulang kaji lah kan. Okay. So kita pergi, kita akan ambil beberapa soalan saja. Kita akan ambil soalan terutama yang beraras tinggi lah. Okay, beraras tinggi. Okay. So notes ni sebenarnya saya sudah hantarkan dan sebenarnya boleh lihatlah dalam file starter kit. Kalau awak buka link Google Drive lah kan. So saya ada letakkan sebenarnya ni. Modul soalan target drama Asia Samia. So ada beberapa soalan-soalan popular yang ataupun soalan ramalan yang kita boleh jadikan dia sebagai target lah kan. Sebab tu saya letak sini modul soalan target. Okay, so kita sepintas lalu saja beberapa soalan. Kalau kita boleh dapatkan habiskan hari ini, maksudnya kita dah habis hari ini lah. Okay. Okay, so kita lihat antara soalan yang soalan pertama yang kita boleh tengok. Galurkan peristiwa seperti mana yang terdapat dalam drama Asia Samia Antologi Permata Sastra Melayu 25 markah. Okay, galurkan ni maksudnya adalah kita hendak menyusun jalan cerita yang betul. So key dia dekat sini yang awak perlu kena highlightkan di sini. Kita nak buat penceritaan mesti mengikut kronologi yang betul dan mesti 100% yang terdapat dalam karya asal. Jadi dia tidak boleh ada sedikit perbezaan ataupun penyimpangan yang terlalu bersasar. Faham tak? So maksudnya jangan ada maksud lain lah. Jangan cerita dia lain, cerita yang awak buat lain. Bukan macam tu So, galurkan tu kita kena menyusun semula ikut kronologi yang betul. Mesti 100% yang terdapat dalam karya drama itu. Jadi nak tak nak kita kena ingat lah. So di sini saya bagi awak ataupun saya permudahkan awak, saya sudah pun memberikan isi-isi dia. So awak tinggal kembangkan saja lagi lah. Seperti mana yang terdapat dalam karya drama Asia Samia itu. Okay, so dari segi teknik menjawab, so ini 25 markah, soalan tunggal 25 markah. Okay, untuk pengenalan 3 markah, kita letakkan sinopsis sahaja. Okay, letakkan sinopsis Asia Samia, tapi jangan terlalu panjang sebab dia akan ambil masa yang lama tu kalau kita tulis pengenalan. Lagipun dia pendek je, 3 markah, jadi tak perlu sebenarnya tulis terlalu panjang. Kita tulis sinopsis tapi buat secara pendek. Okay. Kemudian isi 20 markah. So saya di sini saya dah bagikan isi-isi mengikut kronologi yang betul. So awak tengok nantilah sendirilah selepas ni. Saya tak nak explain semula kan sebab yalah awak pun dah baca. Kalau saya ceritakan pun awak akan dengar benda yang sama. Okay, jadi ada 11 isi di sini yang disusun mengikut susunan yang betul. So awak ikut je apa yang ada di bagi sini boleh. Awak ikut je 11 isi ini yang saya dah bagi. Dan awak tinggal kembangkan saja lagi lah mengikut karya asal. Setakat ini galurkan peristiwa tidak pernah lagi ditanyakan. Jadi kemungkinan boleh jadi ditanyakanlah soalan seperti ini. So, awak kena get ready lah. Kot-kot nanti dia akan ulang. Dia akan keluar dalam paper. Ataupun mungkin dia akan tanya dekat ulangan. Hopefully awak jangan ambil ulangan lah sebab dia rasanya macam akan jadi susah lah. Soalan dia, arah soalannya susah. Okay, lepas tu penutup macam biasa. Merangkumi harapan, cadangan atau kesimpulan. Okay, kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey. Soalan kedua. Uraikan sebab-sebab Asia Samia menjadi gila berdasarkan drama Asia Samia Antologi Permata Sastra Melayu. Okey, soalan ni dia berkemungkinan dia akan minta 9 atau 12 markah. Okey. Untuk soalan 9 hingga 9 atau 12 markah ni, saya akan bagi 3 isi saja. So, antara sebab-sebab Asia Samia menjadi gila adalah pertama dia menghadapi tekanan akibat cinta terlarang.
Kedua, bercinta dengan Anas Samanda, tetapi Anas Samanda tidak memperjuangkan cintanya, melainkan perjuangannya sendiri. Dan ketiga, tekanan dipaksa berkahwin dengan lelaki yang tidak dicintainya. Jadi berdasarkan daripada karya ini, hanya 3 saja yang dijawabkan lah. Jadi tak ada jawapan lain, tapi kalau awak ada, yang penting mesti kena ada contoh yang kukuh lah. Gitu. Sebab untuk KMK semester 1, dia kena mementingkan dari segi ketepatan faktanya. Okay. So itu soalan target soalan yang kedua. Pun sama juga, setakat ni tak ada soalan yang ditanyakan dalam periksa betul-betul, so awak boleh ambil yang ini. Okay, next. Okay. Jelaskan, huraikan, bincangkan ujian-ujian yang dihadapi oleh Asia Samia dalam hidupnya berdasarkan drama Asia Samia Antologi Permata Sastra Melayu 25 markah. So, sini ada 5 isi yang saya bagi. Yang pertama adalah ujian dalam percintaan, ujian dalam menentukan masa depan, ujian dalam perkahwinan, ujian ketika ditimpa musibah. So, yang ini saya tak ada isinya. Awak kena cari sendirilah. Awak kena cari sendiri. Ujian dalam menghadapi hubungan dengan ibu bapa dan ujian dalam meniti usia remaja. Okay, so isi-isi yang lain sudah ada mempunyai contoh huraian dan contohnya tersendiri. So, awak kena cari sendiri 2. Ujian dalam menghadapi hubungan dengan ibu bapa dan ujian dalam meniti usia remaja. Contohnya kan yang kita boleh ambil contoh yang untuk isi ujian dalam menghadapi hubungan dengan ibu bapa, kita boleh kata Asia Samia ada masalah dengan Tuan Sri Tanjung dengan Puan Suari Alimin kerana mereka menghadapi konflik dalam memilih pasangan untuk anak perempuan mereka, iaitu Asia Samia. Manakala kalau ujian dalam meniti usia remaja, kita boleh sebut Asia Samia menghadapi pelbagai dugaan. Yang pertama, perkahwinan dengan Misa Sagaraga yang tidak bahagia. Kedua, mempunyai masalah atau konflik dengan Anas Samanda. Okay, itu sajalah yang saya boleh bantu untuk kembangkan di situ. Okay, next. Okay, bincangkan atau huraikan atau jelaskan sikap negatif Asia Samia dalam menghadapi ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan Asia Samia. Okay. So, faham tak apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini ialah kita sudah mengetahui keburukan ataupun sifat buruk yang ditunjukkan Asia Samia. Macam contohkan, bila sudah menghadapi pelbagai tekanan, maka orang kata a true color dia mula keluar ataupun mula menunjukkan siapa diri yang sebenar. Kalau dalam cerita Asia Samia ni kan, drama Asia Samia ni, sepanjang dia menghadapi pelbagai dugaan dengan ibu bapa, dengan pasangannya, dengan suaminya, lama kelamaan dia sudah bertukar sifatnya daripada dahulu menjadi seorang peramah. Sekarang sudah menjadi seorang yang berputus asa, bertindak mengikut perasaan, kuat marah, macam tu kan. Jadi itu adalah yang saya kata itu adalah the true color lah, yang akhirnya menunjukkan sifat yang sebenar. Di sini kita dapat melihat bagaimana Asia Samia sudah pun mengalami perubahan sifatnya lah. Mengalami perubahan sifat daripada positif kepada negatif. Okay. So itu yang dimaksudkan dalam soalan ini. So awak kena take note lah. Okay, awak kena take note dan tengok apa isi-isi yang dibincangkan dalam soalan tersebut lah. Saya tidak dapat nak explainkan kesemuanya. Okay, sama juga Liza sebab Liza adalah calon adalah private candidate kan. Okay, Asia Samia. Okay, kita kena baca dalam Permata Sastra Melayu. Okay, saya tak pasti sama ada sempat ataupun tidak untuk explainkan drama Asia Samia dia menjadi apa. Nanti mungkin kita akan sentuhlah lain kali lah ataupun next time lah. Kan? Sebab sekarang ni kita sudah pun kalau kita nak hitung berapa bulan lagi STPM semester 1 kita macam yang saya tunjukkan dekat kalender semalam 13 hari bulan 1 kan. So, maksudnya di sini orang ada 11, 12, 1. Ada 3 bulan saja lagi untuk cover
KMK semester 1 lah. So selebihnya kita akan buat ulang kaji lah macam tu. Okay? So nanti korang tengok, nanti tengok je lah nota modul soalan target ni lah. Okay, next. So banyak isi so saya tak sempat nak explain satu persatu. Kita tengok betapa banyak so nanti korang dalam esei pilih 5. Pilih 5 antara mana-mana isi begini, isi untuk soalan beginilah. Okay, next. Kita pergi kepada huraikan atau bincang atau jelaskan prinsip hidup Anas Samanda berdasarkan drama Asia Samia, ataupun mungkin dia akan tanyakan berdasarkan petikan yang diberikan. So, prinsip hidup Anas Samanda, kita ada berani mempertahankan hak. Kedua, memperjuangkan harga diri, iaitu marwahnya. Ketiga, mempertahankan marwah keluarga. Sanggup mati demi perjuangan. Lepas tu kita ada itu sajalah. So di sini dia cuma berikan 1, 2, 3, 4. 4 isi saja untuk soalan menghuraikan atau menjelaskan prinsip hidup Anas Samanda. Walaupun berdasarkan daripada drama ataupun berdasarkan daripada petikan diberikan. Next. Bandingkan perbezaan dan persamaan antara watak marga dengan Anas Samanda dalam drama Asia Samia. Untuk soalan sebegini kita mesti buat bandingan persamaannya dahulu. Kemudian baru kita bandingkan dari segi perbezaan. Untuk membuat bandingan antara kedua-dua watak, gunakan perkataan manakala. Contohnya isi pertama, hubungan perasaan terhadap Asia Samia. Marga muda menaruh perasaan cinta dan sayang kepada Asia Samia lantaran kecantikan dan sopan santunnya, tetapi perasaan disimpan dalam hati sahaja. Manakala Anas Samanda begitu mencintai Asia Samia sehingga kan menjadikan Asia Samia sebagai kekasihnya. Jadi kena gunakan perkataan manakala untuk membuat bandingan, sama ada dari segi perbezaan dia maupun persamaan. Soalan seterusnya, jelaskan ataupun huraikan, bincangkan citra masyarakat dalam drama Asia Samia. Untuk membezakan antara citra masyarakat dengan latar masyarakat, sebenarnya dia mempunyai maksud yang hampir sama. Di mana untuk citra masyarakat, dia lebih kepada mendeskripsikan keadaan atau situasi yang dialami oleh masyarakat tersebut. Dia tidak sama dengan latar masyarakat yang contoh masyarakat dia sebenarnya sama lah. Dia sebenarnya sama, cuma tapi untuk untuk citra masyarakat dia lebih kepada menggambarkan keadaan dari segi situasi maupun cara hidup. So tengok je isi-isi yang berdasarkan daripada drama. Seterusnya, huraikan atau bincangkan kepincangan masyarakat dalam drama Asia Samia. Kepincangan dia bermaksud sikap atau perkara buruk atau perkara yang tidak baik yang ditunjukkan dalam lapisan masyarakat yang tidak patut dicontohi. So maksudnya di sini, apa yang tidak baik itu kita jangan ikut. Apa yang baik itu kita jangan ikut. Itu maksudnya kepincangan masyarakat. Next. Terus sangat banyak isi deh. Nanti korang boleh tengoklah. Bincangkan atau huraikan amanat yang ingin dipaparkan oleh penulis dalam drama Asia Samia. Amanat dia sama maksud dengan message. Sama maksud dengan message. Message itu adalah pesanan lah. Pesanan yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk meminta pembaca mengikuti sifat yang baik
yang Cikgu, ditunjukkan oleh watak, ya. kepincangan tu macam masalah lah tadi. Masalah. Okey. Okey, kita tengok balik ya. Kepincangan. Yes, masalah. Masalah dia boleh juga membawa maksud masalah. Masalah dia juga boleh membawa maksud sikap atau perkara buruk yang tidak perkara buruk atau yang tidak baiklah tunjukkan. Okey, so betul lah awak kata betul masalah. So masalah-masalah ni awak boleh tengok sendiri apa yang ada dalam ni sebab memang tak cukup masa lah kalau kenapa kan nak explain. Okey. Okey, tadi amanat maksud sama maksud dengan message. Okey, so pesanan-pesanan yang ingin disampaikan oleh para pengarang lah. Okey, teknik penulisan drama. Sama seperti cerpen, kita ada teknik pemberian, kita ada teknik teknik dialog, kita ada teknik imbas kembali, kita ada teknik suspense, kita ada teknik monolog dan sebagainya. Tambahan di sini, dalam drama Asia Samia, ia menerapkan teknik nyanyian atau pantun. Okey. Teknik nyanyian atau pantun, maksud dia ada watak terutamanya Asia Samia, dia menyanyi dalam dan berpantun. Awak boleh tengok dalam halaman 190 buku Permata Sastra Melayu. Dia sering menyanyi di tepi laut untuk menggambarkan perasaannya. Okay, yang selebihnya sama juga seperti dalam cerpen, kita ada banyak teknik plot lah yang kita sudah pernah belajar. Contohnya teknik pemberian, teknik dialog, teknik monolog, teknik apa lagi? Teknik imbas kembali, imbas muka, semualah. Semua yang kita pernah belajar dahulu. Okay, nanti awak tengok je dari segi huraian dan contohnya di sini. Okey, nilai estetik. Nilai estetik yang terdapat dalam drama Asia Samia. Okay, nilai estetik tu maksud dia adalah nilai tambahan-tambahan yang dimasukkan ataupun digerakkan oleh pengarang. Tujuannya adalah untuk menjadikan jalan cerita lebih menarik. Contohnya yang pertama dalam Asia Samia, dia teknik penceritaan atau persembahan digunakan oleh pengarang. Okey, maksud dia di sini dalam dramanya ada unsur persembahan nyanyian. Ada persembahan ataupun penceritaan di masa lalu. Kebanyakannya yang mengimbas semula lah di masa-masa lalu. Untuk tujuan dia untuk menggerakkan jalan cerita lah. Gitu. Contohnya ya. Okey. And then watak perwatakan. Okey, ada kepelbagaian watak dan perwatakan dalam drama. Nilai keindahan melalui penerapan tema dan persoalan. Okey. Itu sajalah. Dan kita dah selesailah untuk ulang kaji soalan target untuk drama Asia Samia. Okay. Sebenarnya untuk drama Asia Samia macam yang awak tahu sendiri, dia boleh menjadi satu soalan wajib ditanyakan dalam bahagian C. Bahagian C. Jadi drama Asia Samia ni mesti kita kena score sebab soalan ni soalan yang kerap ditanyakan. Jadi nanti bila bila selesai kelas kita hari ini, saya nak awak tengok semula. Ini adalah koleksi ataupun kompilasi soalan yang saya muatkan yang biasanya akan ditanyakan dalam game-game lah berdasarkan daripada drama Asia Samia. Okay. Semua soalan perlu dihasilkan dalam bentuk esei. Okey, ingat balik macam mana cara menulis pendahuluan, cara menulis isi, mesti kena ada isi, huraian, kontra, huraian pro, contoh, kesimpulan kecil. Ya, kemudian kena ada penutup. Penutup boleh merangkumi, boleh masukkan 2 ayat, harapan dan juga cadangan. Okay. So, sebelum kita akan, sebenarnya kita memang dah habis kelas pun, kita imbas sahaja soalan-soalan yang boleh ditanyakan, yang akan ditanyakan, yang diramalkan ditanyakan dalam drama Asia Samia.
Okay, ada tak soalan yang ingin ditanyakan? Okay, satu lagi untuk Liza. Okay, awak Liza, kita tak sempat nak cover lah untuk drama Sesame ya. Macam yang awak tahu sendiri, apa kan, saya harapkan untuk awak ada effort awal lah untuk baca karya asal, dan in case dan kalau tak sempat baca karya asal, kita boleh je baca sinopsis. Kita boleh baca sinopsis untuk mengetahui jalan cerita drama Asia Samia tu ya. Nanti kalau awak ada soalan, saya terbuka je untuk menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Yang penting mesti awak kena bacalah drama Asia Samia ini. Dia senang, teks ini sangat senang untuk difahami, tidak terlalu rumit. Okey, dengan penggunaan perkataan atau diksi yang simple. Okey, jalan cerita menerusi dialog-dialog yang diutarakan oleh watak itu boleh untuk kita dapat fahamkan dengan penggunaan ayat yang mudah oleh pengarang itu. Okey, ada soalan? Okey, so Liza, memang saya tak dapat nak cover lah untuk drama Asia Samia. So sorry sangatlah, sebab sekarang ni pun kita sebenarnya kita nak masuk ke fasa ulang kaji. Alang-alang awak pun ulang kaji sedialah untuk drama Asia Samia ni. Kalau awak tak sempat baca sinopsis, awak boleh mulakan dahulu dengan Asia Samia, modul soalan target ini. Maksudnya sekarang ni saya nak revealkan apakah soalan-soalan yang mungkin akan ditanyakan. Mungkin selepasnya awak akan mula membaca sinopsis dan ataupun teks asal lah, supaya awak boleh faham cerita ni pasal apa. Sebenarnya dah banyak cerita-cerita yang saya tak sempat nak coverkan, sebab saya akan lebih kepada terus ulang kajilah untuk school candidate. Okay, so I believe private candidate juga boleh melakukan perkara yang sama. Kita boleh kejar juga, so sebenarnya masih lagi mempunyai banyak masalah. Cuma untuk ini kelas saya akan buat semua kelas ulang kaji sajalah untuk sediaan korang juga nanti pada bulan Januari semester 1. Ada soalan nak tanya? Nisa dengan Liza, kok ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan boleh respon tadi supaya kita boleh end kelas kita lah. Sebab mungkin selepas ni awak ada task lagi kan, ataupun kerja rumah kan nak buat kan, so supaya senang lah, more easier lah begitu. Okay, so tak apa, kalau tak ada nanti boleh tanya juga dalam grup ataupun secara personal. Okay, selain daripada modul soalan target Asia Samia, saya dah buatkan juga modul soalan target Hikayat Hang Tua. Ini juga saya rasa Liza pun tak sempat juga lah nak buka lah kan. Dari sini saya nak so kita nak masuk kepada prosa untuk next week. Yang ini saya akan hantarkan sekali model soalan target Hikayat Hang Tua. Hikayat Hang Tua ni dia ada dua siri, siri 1 dengan siri 2. So nanti saya akan hantarkan yang ini. Okey, kita tengoklah antara isi-isi kandungan model soalan target Hikayat Hang Tua. Ya Dah buka ya. Hikayat Hang Tua. Okey, model soalan target Hikayat Hang Tua
bab ini. Saya pun okey. Jadi ini pun sama juga, saya letakkan soalan-soalan yang boleh ditanyakan. So nanti korang tengok je lah apa yang saya sertakan dekat sini lah. Okey. Oh memang panjang teks ni, sebenarnya jawapannya sangat panjang. Okey. Saya bagi korang tengok sepintas lalu je lah. Okey. So nanti saya akan bagi selepas ni. Alright. Okey, so kira tak ada apa-apa soalan yang nak tanyakan. Okey, itu sajalah untuk kelas kita pada hari inilah. Okey. Terima kasih Nisa dan terima kasih Lisa atas kehadiran ke kelas pada hari ini. Okey, nanti kita akan buat lagi lebih banyak soalan ulang kaji untuk kelas yang seterusnya supaya korang boleh buat persediaan cara lanjutan lah. So, sekarang ini kita dalam fasa ulang kaji sudah untuk subjek KMK ini ya. Okey, itu saja untuk kehadiran ke kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu yang sama. Saya ikut juga jadual yang sudah diminta. Okey, itu sajalah untuk kelas kita hari ini. Terima kasih dan selamat malam semua. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama.